Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so untuk hari ini kita sambung subtopik baru 1.3 keseimbangan daya. Okay, sebelum kita masuk 1.3, okay, sini kita tengoklah apa yang kamu perlu tahu. Okay, sebaik saja pembelajaran ini habis. Okay, so kita tengok standard pembelajarannya. Yang pertama ialah menerangkan maksud daya dan daya yang berada dalam keseimbangan. Okay, kedua, melakar segitiga daya yang berada dalam keseimbangan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan keseimbangan daya. Okay, untuk subtopik ini juga terdapat ilmu yang kamu sudah belajar, kamu kena guna pakai dalam subtopik ini. Okay. Ilmu apa yang kamu perlu tahu adalah objek yang bergerak dengan hal laju malar mempunyai pecutan sifar. Jadi daya paduannya adalah sama dengan kosong. Okay. Ini kita ada belajar dalam subtopik 1.1 hari itu. Okay. Manakala yang kedua adalah objek yang pegun mempunyai daya paduan sifar. Ini pun kita ada belajar dalam 1.1. Jadi apa yang kita belajar dalam 1.1 ini telah diguna pakai dalam subtopik 1.3 keseimbangan daya. Okey, jadi kita tengok kat sini keseimbangan daya. Okey, di sini kita boleh nampak ada seorang lelaki sedang mengajat. Okey, so di mana dikatakan lelaki ini mengajat dalam keadaan pecutannya sifar. Jadi apabila pecutannya sifar, jadi daya paduannya adalah sifar. Okey, tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya. Jadi kita katakan kat sini bahawa penari ini berada dalam keadaan keseimbangan daya. Okey, seperti dalam ni lah. Okey, petikan ini sudah diberi tahu. Okey, jadi so apa itu sebenarnya keseimbangan daya? Okey, keseimbangan daya adalah apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Okey, maksudnya jika daya paduan adalah sifar, maksudnya kat sini suatu jasad itu mengalami keseimbangan daya. Okey, so merujuk kepada dua ini tadilah ilmu sedia ada ini, yang dua ini merujuk kepada keseimbangan daya. Okey, tengok gambar rajah 1.23. Okey, pasu bunga ni. Okey, kita sudah tahu dalam subtopik 1.1 jika objek berada dalam keadaan pegun terdapat dua daya yang bertindak ke atasnya, iaitu daya tindak balas normal dan juga berat objek itulah, ataupun dalam kes ini berat pasu dan bunga. Jadi disebabkan pasu ini berada dalam keadaan pegun, jadi kita boleh kata kat sini pasu ini mengalami keseimbangan daya. Kenapa kita kata macam itu? Kerana daya paduannya adalah sifar. Oh ya, kadang-kadang daya paduan dia akan guna perkataan daya bersih. Daya bersih. Dan soalan tanya cakap daya bersih, so automatik kamu kena tahu daya paduan adalah sifar. Daya bersih nilainya adalah sifar. Di mana kalau kita tengok kat sini, R adalah 12, W adalah 12. Kita dah belajar hari itu, daya paduan adalah hasil tambah daya yang bertindak ke atas objek. Jadi 12 tambah negatif 12, kita akan dapat kosong. Kita tengok gambar rajah seterusnya. 1.23b. Lampu yang digantungkan dengan dua tali. So jangan tanya saya lah kenapa digantung macam ini, kenapa tak gantung macam biasa orang lain gantung. Sekadar nak menyusahkan kamu untuk menjawab lah. Kat sini kita ada T 5 Newton, P 3 Newton dan beratnya W 4 Newton. So bila jadi macam ini, kita boleh selesaikan dengan satu cara, iaitu kita panggil sebagai segitiga daya dekat sini. Jika objek itu berada dalam keseimbangan, kita boleh buat satu segitiga daya yang kita panggil sebagai satu segitiga daya. Segitiga daya boleh dilukis menunjukkan keseimbangan daya suatu objek yang bertindak oleh tiga daya. Mesti tiga daya lah. Mesti melibatkan tiga daya. Magnitude ketiga-tiga daya ini diwakili oleh panjang sisi sebuah segitiga yang dilukis secara berturutan. Macam kita belajar ADMAC, kamu belajar ADMAC macam vektor. Macam tak ini satu pusingan daripada atas ini pergi bawah, ke kanan dan naik condong ke atas. Macam mana lukis dia, kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Dalam slide seterusnya, slide ini diberi aktiviti 1.6, diberi 3 gambar rajah. Di mana
Dia suruh lakarkan segitiga daya bagi keadaan yang berikut. Yang pertama, kedua, ketiga. So, saya dah buat dah. Pertama, kedua, dan ini adalah yang ketiga. Okay. Untuk membuat untuk melakar segitiga daya. Okay. Perkara pertama sekali adalah saya suka kita ceraikan ketiga-tiga daya itu. Okay. Contohlah kita ambil yang pertama ni. Ada FR, ada W, ada R. So, kita ceraikan W ke bawah. Okay. Saya buat kat sini macam ada satu sudut kat sini. Kenapa? Sebab kita dah belajar kalau sudut kat sini, okay, dalam satu topik 1.2, sudut dekat sini adalah sama dengan sudut dekat sini. Jadi, ini adalah theta. Okay. Ini adalah theta. Okay. Okay. Kemudian, kita nampak sini ada R. R adalah kita kata serenjang dengan FR. So, R ini adalah serenjang dengan FR. So, kita dah hasilkan. So, apa kita kena buat lepas tu? Kita macam main puzzle lah. Kita kena sambung dia supaya jadi segitiga. Okay, saya ulang. Kita sambungkan ketiga-tiga daya ini supaya membentuk satu segitiga yang membentuk anak panah yang membentuk satu kitaran. Okay. Biasanya, saya akan cari daya yang sama ada dia ke bawah, ke atas, ke kanan atau ke kiri dahulu. So, dalam kes ni W ini ke bawah dahulu kan. So, kita lukis satu garisan W ke bawah. Okey, kemudian dah ke bawah kita tengok kat sini. Okey, dia boleh pergi sama ada ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke kiri. So, dalam kes ini okey, untuk mendapatkan satu segitiga daya ini, so dia boleh ke kiri. Kemudian dia akan ke kanan. So, FR dan R. Okay. Kita sambung balik. Kita letak balik supaya membentuk satu segi tiga. Okay. So, mungkin ada yang akan bertanya, kenapa tak boleh buat W, R, FR ke sebelah ni? Okay. Tak boleh kerana sudut ini. Okay. Kita pakai sudut yang diberi. So, kita mesti gunakan semua maklumat yang ada. Kita tak tahu sudut kat sini berapa. So, kita kena pakai yang inilah. Okay. Faham dekat sini ya? Okay. So, yang kedua. So, digantung satu gambar aja. Dia bergantung gambar. Okay. So, ada tiga daya juga. T, T dan W. So, saya kat sini saya dah asingkan T1 dan T2. Okay. Di mana? Okay. Seperti macam tadi juga. Ini. Dan ini adalah sudut alfa. Okey. Sudut alfa. So, apa kita kena buat? Cari mana daya yang menegak dulu. Menegak atau melintang ke bawah atau ke atas, ke kanan ataupun ke kiri. So, kat sini kita nampak W lah. So, lukis W dahulu. Okey, kemudian. So, kena fikirlah. Macam kita main puzzle, kena fikir. Mana dahulu? T1 ke T2? So, dalam kes ini saya ambil T1. So, W, T1. Okay. Sudut kat sini mesti adalah sudut alfa. Kemudian, sampai ke situ, kita terus sambungkan. Kat sini, mesti sudut alfa juga. Okay. Seterusnya. Okay. Oh, saya tersalah kat sini. Okay. Kapal bergerak ditarik oleh kapal satu kapal besar ditarik oleh dua kapal kecil. Ada sudut theta ada di situ. Okey, saya dah pisahkanlah. Okey, ini bukan W ya. Salah ni, ini adalah R. Ini adalah R. So, macam tadi. So, cari yang menegak atau melintang. So, ini yang melintang. So, W dahulu. So, lepas W, kita pergi T2. Kenapa T2? Sebab sini ada sudut theta yang diberi. So, T2, lepas T2, tinggal T1. Okay, T1 theta kat sini, adalah theta kat sini. Okay, so dapat satu segi tiga. Okay, inilah kita panggil sebagai segi tiga daya. Okay, biasanya kalau kata perkataan lakar ini, okay, maksudnya kamu tak perlukan ukuran. Lukis je ikut suka hati kamu. Okay, janji bentuk dia adalah segi tiga. Okey, dia bagi kat sini contoh 1. Rajah 1.26 menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan dua utas tali.
tegangan tali T ialah 8 Newton dan tali itu condong pada sudut 60 darjah. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Itu kan magnitud tegangan tali P dan berat lampu W. Okey, so saya dah lukis. Okey, kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Yang pertama adalah dia suruh cari ketegangan tali P. Okey, kita tahu objek ini berada dalam keadaan pegun. So, bila objek berada dalam keadaan pegun, so daya ke kanan kalau tambah dengan daya ke kiri nilainya adalah sama. Daya ke atas tambah daya ke bawah nilainya adalah bukan samalah. Daya ke kanan, daya ke kiri tambah dapat kosong. Daya ke atas, daya ke bawah tambah dapat kosong. Maksudnya nilainya masing-masing adalah sama antara satu sama lain yang bertentangan dengan dia. So, apa kita kena buat? Okay, macam hari tu kita ada belajar dalam satu pit 1.2. So, kita kena buat deraian daya. So, deraian daya. Okay, sini dengan sini. Okay, sebab kita nak cari P, kita nak cari W. Okay, so mana satu X, mana satu Y, saya dah ajar hari tu. Kita 1.2. Kalau sudut diberi kat sini adalah di sini. Okay, so kat sini adalah komponen X. So, automatik lah. Atas ini adalah komponen Y. Okay, disebabkan objek ini berada dalam keadaan pegun, jadi F cos komponen X bagi T adalah sama dengan nilai P. Okay. So, apa kita kena buat? Kita kena cari nilai pada komponen X ni lah. Dalam kes ini adalah TX. So, TX sama dengan T cos theta. Kat sini kita boleh nampak. Okay, T cos theta. Sini. Okay. T cos theta. T adalah 8. So, 8 cos 60 kita dapat 4 Newton. Okay. Kat atas ni nampaklah dia dah explain. Paduan daya-daya mengufuk sama dengan kosong, iaitu daya mengufuk adalah seimbang di mana tegangan tali P adalah sama dengan T. T itu apa? TX lah. Okay. Bukan T saja, TX. Okay. So, seterusnya, dia suruh cari berat. So, macam mana nak cari berat? Macam tadi juga disebabkan objek ini dalam keadaan pegun, jadi dia mengalami keseimbangan daya. So, daya ke atas sama dengan daya ke bawah. So, nak cari W, maksudnya kita kena cari TY. So, TY adalah TY sama dengan T sin theta. So, T sin theta 8 sin 60 dapat 6.93 Newton. Jadi, nampak kat sini berat adalah 6.93 Newton. Okey. Okey. Lagi satu. Okey, ini cara yang pertama. Okay, cara yang kedua adalah dengan melukis segitiga berskala. Okay, bila kita kata perkataan melukis, maksudnya kat sini lukisan kamu mesti ada ukuran. Okay, so melukis ni agak sukar sikit lah. Tapi sama macam tadi juga, kamu kena asingkan, ceraikan ketiga-tiga daya yang bertindak. Okay, cuma bezanya kali ini adalah kamu kena lukis ikut skala. Okay, sebagai contoh kat sini, dia dah bagi dah T ini adalah 8 Newton. So, terpulang kepada kamu nak buat sama ada 1 cm sama dengan 1 Newton pun boleh. 1 cm sama dengan 2 Newton pun boleh. Dalam kes soalan ini, dia buat 1 cm sama dengan 2 Newton. Okay, tak salah kalau kamu buat 1 cm sama dengan 1 Newton. Cuma nanti rajah kamu akan jadi sangat besar lah. Itu saja masalahnya. Okay, tak ada masalah lain. So, ini adalah yang apa kata kat sini. Okay, daya T ini adalah yang perkara pertama sekali yang kamu kena lukis. Sebab apa? Sebab dia dah bagi. Okay. Kalau yang tadi sebelum-sebelum tak bagi, kamu kena lakar, kamu kena cari yang menegak atau yang melintang sahaja dahulu untuk mulakan. Tapi untuk yang untuk soalan ini, kamu kena cari apa yang dia dah bagi. Jadi, so lukiskan ini. Saya dah lukiskan kat sebelah kat sini. Okay. T adalah 8 Newton. Okay. So, ini adalah 60 lah. Okay, 60 darjah. Okay, so apa yang kamu kena buat adalah kamu kena lukis untuk garisan W dengan garisan P. Okay, disebabkan tadi kamu dah ceraikan dia, jadi kamu akan dapat bayangan lah. So, selepas anda panah T ni, apa yang seterusnya? Daya yang bertindak supaya dapat bentuk segitiga. So, dah W. So, gariskan saja W. Okay, sampai hujung sini. Okay, dan sampai hujung sini, gariskan terus ke
sini. Okey, supaya dapat bentuk segi 3. Saya ulang ya. Daripada sini, gariskan kat sini. Dah sampai sini, turun ke bawah. Ini adalah garisan W tadi. Kemudian kita straight ke sini. Okey, so dapatlah satu segitiga dalam bentuk satu kitaran. So apa kamu kena buat? Ambil pembaris, ukur berapa panjang dia. Okey, dalam kes ini dapat panjangnya W adalah 3.5. So darab dengan 2 Newton. Kenapa darab 2 Newton? Sebab kita dapat kat sini 1 cm 2 Newton. Okey, ukuran kat sini tadi adalah 4 cm. 4 cm turun ke bawah P. Okey. Dan kemudian P pun sama ukur. So kat sini dapat 2 cm. So 2 darab 2 Newton dapat 4 Newton. Okey. Boleh dekat sini. Saya ulang lagi sekali. Okey. Lukis dulu. Okey. Kamu tentukan skala apa kamu nak pakai. 1 cm sama dengan 2 Newton contohnya. So kat sini dia bagi dah T sama dengan 8 Newton. So apa kamu kena buat? Okey, buat satu garisan 8 cm. Sorry, 4 cm. Okey, 4 darab 2 dapat 8. So kemudian dah siap garisan ini. So kamu tengok anak panah ini nak ke mana supaya dapat bentuk satu segitiga dan juga dalam satu kitaran. So kita nampak kat sini adalah dah W. Okey, W ini terus ke bawah. Okey, sampai kat bawah ini. Tengok kat mana lagi dia nak kena pergi. Dia kena pergi ke kanan menggunakan daya P ini tadi. Okey, dah lengkap segitiga ni. So ukur pakai pembaris berapa panjang W, berapa panjang P. Okey, kemudian darablah dengan skala yang kamu buat tadi. Okey, kalau W ini dalam kes ini W dapat 3.5. So 3.5 darab dengan 2 Newton dekat sini. So dapatlah 7 Newton. Ini P tadi dia kata dia ukur dapat 2 cm. So 2 cm darab dengan 2 Newton. So dapat 4 Newton. Okey. Kita tengok contoh 2. Okey. Contoh 2 tadi lebih kurang sama macam contoh slide yang sebelum ni tadi. Okey. Okey, kat sini kita tengok. Okey. So, di soalan pertama disuruh lukis gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak W, tindak balas normal dan juga daya geseran. Okey, kedua, dengan melukis segitiga normal daya berskala, okey, tentukan magnitud tindak balas normal R dan geseran FR. Okey, seterusnya, dengan meleraikan berat kotak W kepada komponen selari dengan permukaan atas condong dan komponen yang berserenjang dengan permukaan atas condong, tentukan magnitud tindak balas normal dan daya geseran. Yang ini adalah sama dalam yang kita belajar dalam 1.3. Okey, leraian daya sebenarnya. Okey, so kita kena lukis dahululah. So macam biasa. Okey, ini ada kotak. Lebih kurang lah. Okey, ini adalah landasan. Okey, so perkara pertama selalu saya buat adalah kalau saya lukis R dahulu. Okey, R. Okey. R ini mesti 90 darjah dari sini. Okey, mesti 90 darjah daripada sudut condong. Kemudian dia akan ada FR. Okey, FR mesti berlawanan dengan arah objek itulah. So ini adalah FR. Okey, kemudian barulah kita buat W. W itu mesti 90 darjah lebih pula. 90 darjah dengan bumi. Ini permukaan bumi lah. Okey, ini permukaan bumi. Okey. Okey, ini permukaan bumi. Ini landasan. Ini adalah R. R adalah 90 darjah dengan landasan. Berat adalah 90 darjah dengan bumi. Manakala FR ini adalah pada arah bertentangan dengan objek. Arah objek dan juga dia mesti selari dengan landasan. Okey, ini adalah landasan. So, dia selari tapi patah balik ke belakang sebab ikut logik akal kita. Okey, letak objek macam ni, of course lah objek itu akan jatuh ke depan lah. Takkan kamu tak sini, objek itu naik ke atas. Okey, tak siapa tolak dia. Okey, melainkan lah kalau ada tali kat sini, tunjuk dia tarik, so dia naik atas lah. Okey, so ini adalah soalan soalan A tadi, nombor 1 tadi A. Okey, ini adalah jawapan dia lah. Okey, kemudian B.
dengan melukis segitiga daya berskala. Okey, maksudnya segitiga daya berskala ni maksudnya yang tadilah segitiga daya. Okey, macam saya cakap awal tadi. Cari kat sini dia nak bagi apa-apa tak? Okey, dia dah bagi dah kat sini 50 Newton. So terpulang kepada kamu dapat skala apa, tapi dalam soalan ini dia pakai 1 cm 10 Newton. So maksudnya W itu panjangnya berapa? 5 cm kan. So asingkan dia pula. Okey, macam ceraikanlah ketiga-tiga daya. So kita tahu ini W, okey. Panjang ini ke sini, okey, adalah 5 cm. Mana panjangnya adalah 5 cm. Okey, kemudian untuk FR, kita asingkan FR pula. Okey, FR, okey. Sudut kat sini FR adalah 40 darjah. Okey, macam mana kita tahu 40 darjah? Okey, kita boleh tengok sendiri dalam rajah lah. Okey, kat sini. Okey, 40 darjah. So, FR adalah 40 darjah sudut dekat sini. Dan last kali yang kita kena lukis adalah R lah. So, R adalah 90 darjah pada FR. So, ini R, ini FR. So, untuk FR dengan R ini, okay, kita tak perlu, kalau kamu nak ceraikan dia dulu, kamu tak perlu lukis betul lah. Okay, kamu hanya perlu lukis cincai-cincai je. Apa yang penting kat sini adalah yang dia dah bagi yang ini. Okay, dia dah bagi ini di mana berat adalah 50 Newton. Soalan dia buat skala 1 cm 10 Newton. So, panjang ini adalah 5 cm. Okey, panjang ini adalah 5 cm. A ke B ini adalah 5 cm. Okey, kemudian apa dia nak buat? Okey, kita sambung FR pada belah kiri. Kenapa sambung belah kiri? Okey, kenapa tak buat R ke belah kanan? Sebab kita tak tahu R ini. Okey, berapa sudut dia dekat sini? Okey, tapi kita tahu FR sudut kat sini adalah 40 darjah. So, buat satu anak panah FR kat sini. Okey, so kemudian apa kamu kena buat? Okey, sambungkan sajalah. Okey, D ke A itu tadi kamu sambungkan sahaja. Okey, macam mana kamu nak sambungkan saja? Sebab kamu tahu sudut yang R dengan FR ini adalah 90 darjah. Jadi, kalau kamu ada apa kita panggil tu yang segitiga, pembaris segitiga tu, bolehlah kamu letak saja sampai jumpa sampai darjah. Kena dengan A sini, gariskan saja. Okey, saya ulang. Buat ini dulu, W 5 cm sebab dah buat skala kat sini 1 cm 10 Newton. Okey, kemudian kamu buat garisan anak-anak panah FR pula. Okey, di mana FR ini, okey, sudutnya adalah 40 darjah. Okey, kalau kamu rasa tak tahu nak nampak sangat, garis je dulu 40 darjah. Okey, kemudian baru kamu ambil pembaris. Kamu letak pembaris kamu sampailah satu tahap kena dengan titik A kat sini. So, kamu buat satu garisan. Okey, kerana antara sudut C ke A ini, sudut B, C, A ini adalah 90 darjah. Sebab R, okey, awal kali kat sini, R ini tadi adalah 90 darjah dengan FR. Okey, dah siap. So, dapatlah satu segi 3 daya kat sini. Okey, so apa kamu kena buat? Okey, tengok balik soalan dia suruh kamu cari apa? Dia suruh cari R dan juga FR. So, apa kamu buat? Ambil pembaris, ukur FR berapa, ambil pembaris, ukur R ini berapa. So, kat sini FR ada panjangnya adalah 3.2 cm. So, darab dengan 10. Kenapa darab dengan 10? Kat sinilah 10 Newton. Okey, itu juga dengan R. Dapat panjang kat sini 3.8. So, darab dengan 10. So, dapat 38 Newton.
Okey. So, soalan seterusnya dia suruh cari komponen X dan komponen mengufuk, komponen menegak bagi berat. Ini adalah raihan daya lah. Kita dah belajar dari hari tu lagi. So kita tahu yang ini adalah komponen X. Yang ini adalah komponen Y. So Fx sama dengan W cos theta. W 50. Mana dia hari ni. W cos theta ini adalah Fx W cos theta. So 50 cos 40 sudah dapat 38.30 Newton. Disebabkan daya paduannya adalah sifar, jadi komponen X ini adalah sama dengan nilai R. Sebab tu dia buat R dekat sini. Sama juga dekat W sin theta ini, komponen Y ini. Disebabkan daya paduan adalah kosong. Jadi WY kat sini adalah sama dengan nilai FR. Sebab itu di sini adalah FR. W sin 40 sudah dapat 32.14 Newton. Contoh seterusnya, contoh yang ketiga. Raja 1.3 menyukai sebuah poster digantung pada dinding makmal dengan tali dan paku. Berat poster W ialah 12 Newton. Okey, soalan pertama. Lukiskan segitiga daya bagi berat poster dan tegangan tali yang bertindak ke atas poster itu. Hitungkan nilai T. Macam tadi juga mula-mula, apa kita kena buat? Kita kena asingkan semuanya. So asingkan. Ini W. Ini T. Ingat ada sudut dekat sini. Kemudian ada T1 lagi. W. Ini kita labelkan sebagai T1. Ini kita labelkan sebagai T2. So apa kita kena buat? Macam tadi saya kata, kita perlu sambungkan kesemuanya dahulu. Yang mana kita kena ambil dahulu? Kita ambil yang menegak atau melintang. So dalam kes ni tak ada melintang, ada yang menegak saja. So buat macam ini. W. Lepas tu nak buat apa? Kita buat T1 dekat sini. Kenapa T1? Ada sudut dekat sini. Kemudian kita buat T2 dekat situ. Ada sudut jugalah kat sini. Kalau ikutkan pun, kalau kamu buat kat sebelah ini pun, ini adalah T. Ini adalah T1. Ini adalah T2. Ini adalah W. Kalau kamu nak buat kat sebelah sini pun, tak ada masalah. Bezanya, ini adalah T2. Ini adalah T1. Ikut suka kamu lah mana yang diberi. Jawapan kamu tetap akan dapat yang sama. So dia suruh lukis. So kamu dah lukis. Inilah. Lupa nak cakap. Tapi kamu kena ingat sebab dia guna perkataan lukis. Jadi bila suruh perkataan lukis, maksudnya kamu kena lukis ikut skala. So sebagai contoh, di sini W 12 Newton. W ialah 12 Newton. Jadi terpulang kepada kamu lah. Macam mana kamu nak buat. Sama ada sekarang 1 cm 1 Newton ataupun 1 cm 2 Newton. Tapi biasanya kita akan ambil 1 cm 2 Newton lah. So sekurang-kurangnya ini adalah 6 cm. Panjang W ini adalah 6 cm. Kamu nak buat 3 pun tak ada masalah. Tapi kalau kecil sangat biasanya akan ada ralat lah. Kalau besar sangat tak cukup kertas. Kalau kecil sangat biasanya akan ada ralat. Jadi ambil yang tengah-tengah. So ini adalah soalan A dia. Kemudian soalan seterusnya B. Dia suruh cari nilai T. Kat sini adalah admat sebenarnya. Ini adalah admat sebenarnya.
dengan menggunakan hukum sinus. Okay, ini adalah admit saya tak sure kamu sudah belajar atau tidak. Okay, so kat sini kita boleh tengoklah. Hukum sinus, okay. Kamu tengok sini, T bahagi sin 55 dengan 12 bahagi sin 70. Okay. Hukum sinus, kalau kamu dah belajar, okay, dia adalah A bahagi sin A kat sini. Sama dengan B bahagi sin B dekat sini. Dan C bahagi sin C dekat sini. Okay, saya ulang ya. A bahagi sin A, B bahagi sin B, C bahagi sin C. Okay, so kamu boleh pilih lah mana-mana kamu nak pakai dalam soalan ini. Dalam jawapan ini dia bagi T bahagi sin 50. So T bahagi sin 50 sama dengan 12 bahagi sin 70. So pindah. Kamu dapat 10.46 Newton. Okey, untuk kemudian dia suruh cari tekan nilai T. Okey, ini guna hukum sinus dan ini guna hukum cosinus. Okey, hukum cosinus ni panjang lah. Kalau ikutkan, saya rasa better kamu pakai hukum sinus ni. Ini lebih mudah nak hafal. Okey, tapi jawapan dapat lebih kurang sama. So, ini tak hafal pun tak apa. Hafal yang ini saja. Hukum sinus. Okey, T. Okey, sorry. T pula. A bahagi sin A. A bahagi sin A. B bahagi sin B, C bahagi sin C. Okay, di mana yang A ini akan bahagi dengan sin yang bertentang dengan dia. Yang B ini akan bahagi dengan sin yang bertentang dengan dia. C ini akan bahagi dengan sin yang bertentang dengan dia. Jadi itu saja untuk hari ini. So untuk kelas 5A dengan 5B sila buat praktis formatif 1.3. Okay, sila hantar sebelum kelas seterusnya. Okay, saya ulang. Buat praktis formatif 1.3. Sila hantar sebelum kelas seterusnya. Okay, sekian. Terima kasih.